Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Pulau Pinang yang baru ceramah tadi memang garang, kemah. Yalah kalau meleleh tu terus jadi orang muda lah. Masuk geng haduk tunjuk langit tu. Kita pun biasa pemuda. Jadi kita tahulah. Jadi sepatutnya malam ni orang muda kena ramai lagi lah. Pasal pentas pemuda. Tengok kami ni semua rambut dua kala biar lah. Tapi tak ada orang muda tak main tua lah. Kalau tak ada orang tua, orang muda bawah pun tak ada. Itu fitrah kejadian manusia. Alhamdulillah. Saya tak nak sentuh banyak pada malam ni. Tadi disentuh. Saya pun ada sedikit kupasan berkenaan dengan OPR, susut nilai mata wang, import ekspor, apa ni, yang melibatkan ekonomi negara kita yang terus memberi kesan kepada rakyat. Tadi disentuh oleh Dr. Zuhdi. Cuma kita tengok akhir-akhir ini kerajaan Syekh Anwar Ibrahim ini, orang Pematang Poh tahulah dia dikenali sebagai Syekh. Saya ambil hak dulu ni, kan saya ada ingat apa-apa. Itulah ni yang kata kerajaan luar tabi'i ni. Luar tabi'i ni jangan duk ingat benda pelik pula. Hampa tak ada kerja lain. Dia luar tabi'i ni, apa yang dia bercakap sebelum dia jadi Perdana Menteri dan ketika Syekh Anwar menjadi Perdana Menteri, satu benda pun hak dia bercakap dulu tak dilaksanakan. Tu yang dikatakan luar tabi'i. Yang hampa duk fikir bab lain ni pasal apa? Tapi yang tu disebut dalam Quran. Orang-orang yang ada kisah luar tabi'i ini, kisah Nabi Lut. Jadi kita tak kata kepada siapa-siapa di Malaysia, kita cerita apa yang diceritakan dalam Quran. Tolak tak boleh, satu ayat pun tak boleh. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Was-was pun tak boleh. Apa benda yang disebut dalam Quran, was-was pun tak boleh. Bukan tekat tolak satu ayat, satu huruf pun tak boleh. Jadi kita cerita itulah. Jadi kita tak tuduhlah. Sebab itulah PAS konsisten. Saya bercakap dalam live on air di Astro Awani 3-4 hari lepas. Saya salah seorang sebagai panel mewakili PAS. Daripada DAP ada, daripada PKR ada, daripada UMNO pun ada, ahli majlis tertinggi dia. Semua ni orang besar-besar. Daripada PKR ni setiausaha politik, Menteri Kewangan. Tentulah Menteri setiausaha politik ni mendapat kelulusan daripada Menteri Kewangan. Kementeri Kewangan pula dia akan mendapat kelulusan daripada Perdana Menteri. Jadi dia ada apa ni, tangga-tangga dia tu. Jadi dia boleh hadir dalam forum ini untuk kami berwacana. Baru-baru ini, sehingga semalam saya di 2 hari lepas di Sik, melimpah orang. Jadi lepas tu semalam di Kota Baru, saya sampai petang ni. Tadi saya berehat, ni tak apa sihat, dia flu. Jadi sekarang ini zaman orang menolak kerajaan PH UMDAP ini. UMDAP ni gabungan daripada UMNO dan DAP. Tapi bukan masalah orang UMNO. Masalah hanya seorang pemimpin UMNO yang menipu ahli-ahli UMNO. Jadi saya nak sarankan kepada semua ahli-ahli UMNO, cara nak mengajak
Seorang pemimpin UMNO yang menipu ahli-ahli UMNO, no DAP, wallahi wabillahi wa ta'ala, kan? Bersumpah dengan nama Allah. Hak seorang lagi pula maki Tok Guru Haji, pakai serban, pakai jubah, tak tahu fitnah dia. Hei, Tok Guru Haji dia nak bercakap satu-satu benda, kalau dia tak nak maklumat dia tak bercakap. Tiba-tiba lepas PRU 15 Parlimen baru ni, benar belaka, betul, patutnya dia kena minta maaf kat Tok Guru Haji. Maknanya suhu panas politik ini dalam negara kita dimulakan oleh puak-puak ni lah, yang jadi kerajaan kakitokrasi, kerajaan yang gagal. Maksudnya semalam Tun Dr. Mahathir menyebut di Kota Baru kerajaan kakitokrasi, dulu kleptokrasi, menipu, membohong, tapi sekarang kakitokrasi, kerajaan yang malas dan gagal, tak tahu buat apa bila mereka diberi kuasa. Kabinet mereka gagal. Yalah, piduk naik lembu, naik gerek dalam pejabat, pakai kod. Kita tengok malangnya. Saya tak nak sentuhlah bab ekonomi, saya nak habaq dekat-dekat orang UMNO, orang PKR. Tak ada cara lain untuk mengajar kerajaan yang ada sekarang ini. Pada 12 hari bulan ini masuk dalam bilik mengundi 10-15 minit. Itulah terjemahan kita menolak mereka. Sepatutnya mereka fikir bagaimana nak bantu rakyat yang menghadapi kesusahan, kenaikan harga barang yang sangat menggila. Gaji tak naik, barang naik gila-gila. Apatah lagi seluruh rakyat, termasuk hampir 90% kaki tangan kerajaan yang ada di negara kita terlibat dalam pinjaman rumah. Disebut oleh Dr. Zuhdi tadi, bila kenaikan increase of OPR ataupun dulu dipanggil base lending rate, pinjaman semalaman, dia beri kesan semua kepada peminjam beli rumah, beli kereta, pajakan, leasing, apa semua ini, memberi kesan. Patutnya kerajaan ni dia tak perlu duk mencipta pesalah-pesalah yang tak salah ni. Sebab sekarang ni semua dia cari jalan, cari pasal, tuduh musuh politik dia. 8 bulan dah, bukan baru. Sepatutnya dia tumpu dulu bagaimana nak membangun ekonomi, bagaimana nak membantu rakyat yang baru lepas daripada sengsara ujian COVID-19. Bukan satu kampung, seluruh Malaysia, seluruh dunia, yang memberi kesan yang sangat besar kepada ekonomi Malaysia dan juga dunia ini. Tiba-tiba baru ini, macam mana saya tak kata luak tabi'i. Saya kena saman, nak saman cerita bab tu kena halau daripada parlimen, sebab saya berdepan dengan menteri-menteri yang memberi fakta yang bohong. Saya tak biar, saya akan bangun memberi fakta. Ini fakta yang sebenar. Dia nak nipu tak boleh. Saya juga bekas pernah menjadi kerajaan. Saya tahu tata kelola. Lah ni bukan tata kelola lah, tata kelola. Saya tak sebut tata kelola. Tata kelola urus takbir negara kita dah sebut dulu lah. Tata kelola wacana, beda. Ada sebut lagi apa dia lagi? Rasuah. Hak tu ya, di mana-mana pun. Mana-mana pun ayat tu ya, lah ni. Dia tak ada benda lain dah.
Menteri dia pula semakin teruk. Masa jadi Menteri Pertahanan dulu, okeylah naik Sukhoi. Bila jadi Menteri Pertanian naik lembu, balik-balik rebah Tugulin. Lembu tu pun orang tak beli apa. Ni Allah Ta'ala uji lagi. Kumpulan muzik. Saya dapat video ni, saya tengok pun geli. Kumpulan muzik 1975 nama dia. Dia nak masuk, dia tentulah dijemput. Dia bukan mai tak tahu hala tu. Dan rekod persembahan mereka sudah ada. Bila dia nak masuk buat persembahan, dia akan masuk melalui immigration. Immigration di bawah Menteri Dalam Negeri. Jadi Menteri Dalam Negeri jangan duk lepas tangan. Tengok tak? Geli kita. Jantan dengan jantan pergi duk peluk, cum mulut, tukar ayat liok peru. Hampa tengoklah, aku nak cerita. Kita tengok geli lah. Lepas tu nak buat persembahan, dia kena mendapat kelulusan daripada Kementerian Penerangan, pejabat polis. Semua ini lepas tu kena dapat daripada kelulusan pihak berkuasa tempatan yang menggunakan sama ada stadium, tempat, premis, dia boleh guna lah. Semua ini mereka jangan cuba kelepiak. Semua Menteri Komunikasi bertanggungjawab, Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab, Menteri yang jaga PBT juga bertanggungjawab. Kerana akhlak mereka ini dibawa masuk dan kita tengoklah. Inilah akan jadi. Sebab itulah kita menentang awal-awal. Seperti mana kita menentang Coldplay. Mereka ni confirm golongan yang menyokong LGBT. Main pedang, jantan dengan jantan, betina dengan betina, jantan dengan betina, betina dengan jantan. Kita padan sebut jantan betina ya puak ni. Belaga pedang, lesung dengan lesung. Aku pun tak tahu. Lawan fitrah Allah Ta'ala. Kerana Coldplay ni pernah disetujui, disokong oleh apa dia? Syekh. Syekh kan naik syekh. Dia syekh dengan naik syekh ni lain. Naik syekh teruk kita. Naik syekh dan dia naik syekh tu kelupuk pun payah lepas tu. Jadi ini perkara-perkara yang harus kita lihat. Ni nak berdepan dengan pilihan raya pula ni, benda tu Allah hantar mai. Jadi kalau rakyat kita tak boleh fikir lagi kerajaan yang kakitokrasi ini, gagal ini, benda-benda yang boleh mendatangkan bala dipanggil masuk. Sepatutnya ada tapisan daripada immigration, daripada Menteri Dalam Negeri, daripada penganjur. Mereka membuat permohonan untuk kelulusan permit. Ni kita nak ceramah ni pun kita dapat kelulusan permit. Nak ceramah, nak mengajak pun kena ada tauliah di Masjid Surau ni. Ni puak ni mai dah tahu dah. Kalau hampa tak setuju dengan puak macam ni, hampa juga sebahagian daripada golongan ni lah. Kalau tidak tak masuk. Ni nak masuk pula Coldplay, kumpulan muzik juga. Puak ni confirm hidup mereka melawan fitrah kehidupan manusia. Hidup ni golongan ni. Tengok dia pakai subang ni. Ini tanda. Jadi siapa pakai subang buang dah. Tidak orang tahu. Kaki tu hak pakai subang sebelah kiri, tak silap saya. Saya pun boleh ke sebelah ya. Jadi di Pulau Pinang ini tak ada cara, tak mustahil. Insya-Allah. Kalau kita solid menolak PH UMDAP ini, termasuk ahli-ahli UMNO, sahabat kita yang marah kepada Zahid yang menipu ini, pada 12 bulan ini kita buat satu
referendum yang disebut oleh Dr. Zudik, bahawa kita membuat satu unjuk rasa yang sangat demokrasi, tidak merosakkan harta negara, tidak keluar di jalan raya, tidak kita buat violence trade ataupun kita merusuh di lorong-lorong untuk kita nak menunjukkan bahawa mereka ini gagal. Kita masih matang dalam konteks demokrasi. Tengoklah apa berlaku kepada Menteri Besar Kedah. Kita minta penyokong-penyokong ahli-ahli kita bertenang, insya-Allah. Kita serah pada proses perundangan, sebab beliau bukan menghina mana-mana pihak yang lebih tinggi. Khusus kalau kita dengar betul-betul ucapan politik kat pilihan raya, betul-betul dia menghentam Menteri Besar Selangor. Mereka pun hentam dia, biasalah. Dia hentam balik lah. Oh tak, bila mereka sakit hati, dia hentam balik, guna. Sebab mereka kerajaan, mengguna agensi kerajaan, tangkap pukul 3 pagi. Kalau tidak awak tak pergi tangkap puak-puak yang hak duk cium mulut tadi pukul 3 pagi, 4 pagi. Puak ni confirm dah menghina Islam, menghina perlembagaan. Pergi tangkap lah. Kita pun nak tegur jugalah Ketua Polis Negara. Dia kata malam macam ni lah, waktu pukul 11 dia buat press statement. Dia kata dia tak dapat maklumat lagi dan penyiasatan belum selesai. Pukul 3 pagi tangkap. Esok dia kata Menteri Besar ni susah dihubungi. Menteri Besar jawab, daripada pukul 11 sampai pukul 2 pagi dia berhubung dengan pegawai tinggi. Tu dia lah kalau duduk dengan kerajaan pembohong. Pegawai polis, pegawai awam pun kena ikut bohong depan juga. Bangkit pagi ni duk wirik, nusi. Bangkit lepas subuh tu wirik, petang wirik, malam wirik, nusi. Sebab nusi telah mendedahkan keburukan mereka yang sebelum ini tidak pernah didedahkan oleh mana-mana pihak. Ini yang menyakitkan hati mereka. Jadi sehingga Lim Guan Eng, bekas Ketua Menteri Pulau Pinang, tak ada cara lah macam mana nak menyekat gelombang Perikatan Nasional supaya ada sikit arus ini boleh diperlahankan dengan dia menyebut Green Wave. Green Wave ni disebut oleh Lim Kit Siang. Paling tidak dia boleh menakutkan orang-orang Cina supaya tidak terpengaruh untuk mengundi Perikatan Nasional dalam PRN 6 negeri ini. Orang Melayu dia tak boleh buat apa dah. Dia tengok di Kelantan, di Kedah himpunan, habis. Ini yang disebut Green Wave. Ketakutan, tidur malam pun tak lena ni. Dan insya-Allah jatuhnya Pulau Pinang, kekalnya negeri Kedah, kekalnya Kelantan, kekalnya Terengganu, tumpasnya Selangor, menangnya kita Negeri Sembilan, insya-Allah itu penunjuk kerajaan persekutuan akan jatuh pada selepas PRN 6 negeri ini. Dan memang kita nak jatuhkan, tapi bukan dalam bentuk kekerasan. Jadi kerajaan, jadi ahli parlimen, jadi pembangkang. Kalau tak ada niat nak jadi kerajaan, lebih baik tak usah jadi ahli parlimen. Tak usah main politik lah. Sampai bila pun kita akan berjuang untuk mendapat kuasa bagi menjatuhkan orang gila. Memang kita gila kuasa kerana nak jatuhkan orang gila. Kebetulan di Parlimen Tambun tu ada hospital Tanjung Rambutan. Jadi kena pi ziarah lah, pi melawat tengok. Dia doktor-doktor pakar sakit jiwa banyak di situ. Jadi kita tengok. Kena saya pun, kawasan saya ada hospital, ada IPD polis, ada bomba. Saya sebagai ahli parlimen tu saya akan pi melawat, pi jumpa ketua-ketua di situ, apa masalah yang saya boleh tolong, saya tolong. Jadi kita harap ahli parlimen Tambun pun boleh pi melawat lah apa hospital Tanjung Rambutan tu. Hampa jangan faham kot lain pula, kan? Sebab kita tengoklah kebanyakan
menteri-menteri, ahli-ahli parlimen kerajaan macam Ulu Langit tu semua sakit, jiwa sakit, sehingga mencetuskan pengaruh huru-hara dalam negara kita ini. Saya nak sentuh bab-bab ekonomi ni tadi disentuh dah, saya tak nak sentuh dah. Ni dah nak habis dah. Pukul 12 cukup. Saya nak bagi tahu dekat kerajaan negeri Pulau Pinang. Kamu berniaga dengan rakyat Pulau Pinang. Kamu cas. Kamu dapat air free daripada Kedah. Lepas tu kamu bil, kamu kenakan charge kepada rakyat Pulau Pinang termasuk seberang perai ini di atas kegunaan air yang dapat free daripada Kedah. Kedah terpaksa korbankan pembangunan untuk menjaga air, untuk jaga semua ni. Kalau tak ada air ni tak boleh. Memang dalam Islam pun ada 4 perkara yang wajib: air, api, air, tanah, angin. Yang perlu kita melibatkan itu hak Allah, supaya kita hanya kawal saja. Jadi kita mintalah nak kawal hutan Ulu Muda tu, dia memerlukan maintenance. Kita tak boleh tebang pokok-pokok, kita tak boleh ambil galian-galian di bawah dalam tanah, sebab dia merupakan kumpulan tempat menyerap air untuk disalurkan ke Sungai Muda. Jadi bagilah seorang sikit pengorbanan. Mu nak buat padi, tanam padi, semua guna air tu. Bincang elok, duduk. Ini yang timbul seberang Jaya Kedah Darul Aman ni, seberang perai Kedah Darul Aman. Kalau tidak, tak timbul benda ni. Kita sebut seberang perai Kedah Darul Aman dulu. Lepas tu baru Pulau Pinang, Kedah Darul Aman. Ambil lah rekod, hantar ambil. Sebab asal sejarahnya adalah memang Pulau Pinang dengan seberang perai ni dia hak Kedah di segi sejarah. Tapi bukanlah sampai begitu zalimnya kita. Kita minta dah, kita duduk berunding hak mana yang melibatkan kegunaan penduduk Pulau Pinang termasuk seberang perai ini yang Kedah terpaksa bantu. Kita akan duduk bincang lah, kongsi lah masalah ni seorang sikit. Jangan bagi Kedah tanggung seorang. Hang dapat kekayaan, negeri maju, limpahan kemajuan tak sampai dekat Kedah. Oh, kawan apa lagu tu, hak kita tak mau bagi ke orang, hak kawan kita nak ambil semua. Tak boleh berkawal lagu tu. Tak boleh berkawal lagu tu. Ini perangai, saya tak mau sebut lah. Orang Melayu ni pernah lemah lembut, pernah tolak ansur, toleransi yang tinggi. Kampung saya ada 2-3 keluarga orang Cina, satu India daripada estate. Duduk buka kedai. Kami orang kampung ada beratus orang, beratus buah rumah, kami bantu. Kita tak buat naya kat dia. Dia boleh buat tokong dia di rumah dia. Kampung pula tu bukan tanah dia, tanah kita bagi dia duduk. Punya tolak ansur. Pergi tengoklah di kampung. Dia pun budaya dia macam orang Melayu dah, pakai kain batik, pakai cabai sampai tumbuk sampai belacang. Kalau tak ada tak boleh makan. Anak-anak dia ni cakap ni tak tahu kira. Kalau kita tengok kok belah belakang tak tahu kata dia Cina. Kalau kok belah Kedah, kampung saya. Punya baik, tolak ansur. Sebab kita tahu dia juga manusia, makhluk Tuhan. Kita akan boleh zalim dia. Lakum dinukum waliyadin. Dalam Quran tersebut satu lagi, la ikraha fiddin. Dia ada paksaan dalam dalam beragama. Hang buatlah agama. Allah tak bagi hidayah, nak buat macam mana? Allah lahirkan dalam Islam, kamu dalam agama Buddha ataupun Kristian ataupun apa agama, tak ada agama, lantak ambil lah. Kita habak lah. Kalau dia puasa, dia dapat hidayah, dia masuk lah. Tak apa benda lah. Kita tak boleh paksa. Ini yang kita pegang menyebabkan orang Melayu mempunyai tolak ansur yang tinggi. Dah 4 minit lebih. Saya ingat tu baru tak tengok tag pun, tak sebut pun satu-satu Zahid menipu ahli-ahli UMNO di bawah. Jadilah duduk dalam UMNO, tak payah masuk parti mana pun. Cuma saya minta dalam 12 hari bulan 8 ini masuk dalam bilik mengundi. Bismillah elok, niat aku nak menjatuhkan kezaliman, aku nak menjatuhkan penipuan oleh seorang yang bernama Zahid Hamidi.
yang bersumpah atas nama Allah, yang no ano di AP, tiba-tiba yes ano yes di AP selepas pilihan raya. Betul belaka, ramalanku benar belaka. Itu lagu. Jadi saya ni minat juga lagu-lagu, cuma tak pandai menyanyi ya. Tapi kalau suruh menyanyi, hamba jangan terbiar, silap-silap sedap pada penyanyian saya ini. Jadi itu saja. Saya harap balik panjangkan maklumat ini. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Perikatan. Perikatan. Perikatan.